Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiana Atira binti Muhammad Jasmi dengan nombor pendaftaran 10 DPM 21F1070. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rasha binti Muhammad Syukri dan nombor matrik saya ialah 10 DPM 21F1037. Saya Batrisha binti Khairul Nizam, nombor matrik saya 10 DPM 21F1046. Assalamualaikum kepada Ustazah dan Rakan. Nama saya Nur Syamimi binti Hairul Azwan, nombor matrik 10 DPM 21F1002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Raihana binti Muhammad Anis, nombor matrik saya 10 DPM 21F1085. Pengenalan bagi tajuk ini ialah remaja Muslim adalah aset negara yang perlu dibangunkan identitinya sesuai dengan perkembangan dan keperluan negara bertamadun. Pada masa kini, remaja agak kurang memahami tentang ajaran agama Islam dengan baik dan sempurna. Ini kerana kejayaan sesebuah negara di masa hadapan adalah terletak kepada kualiti dan daya tahan generasi remaja dalam memimpin masyarakat ke arah kejayaan. Sejarah berketemadunan ini, Islam memaparkan kejayaan Rasulullah SAW, membentuk Zubair bin Al-Awwam dan Talhah bin Ubaidullah yang memiliki identiti remaja hebat. Oleh itu, kajian mencadangkan agar pembelajaran agama Islam dipertingkatkan kandungannya yang berkaitan dengan kisah-kisah remaja Islam pada zaman awal Islam. Pada zaman awal Islam, sebagai teladan remaja kini, remaja hari ini adalah anak-anak yang merangkumi budaya negeri matahari terbit, terpesona dengan sogokan pemikiran barat. Lihatlah gelagat dan perilaku mereka sekerat Muslim, sekerat sekolah. Seolah-olah dunia tanpa sempadan ini, alaf gadget dan milenium adalah Tuhan baharu di dalam kehidupan mereka. Terdapat paparan berita bahawa anak remaja kini semakin kurang memahami ajaran Islam dengan baik dan sempurna. Berdasarkan paparan video tadi, jelaslah bahawa remaja pada masa kini semakin kurang memahami ajaran Islam dengan baik dan sempurna. Kita sebagai seorang Muslim dan beragama Islam mestilah menunjukkan contoh yang terbaik buat agama Islam. Hari ini saya akan membentangkan tentang objektif penghasilan video dan ayat Al-Quran berkaitan dengan tajuk, iaitu remaja sekarang semakin kurang memahami ajaran Islam dengan baik dan sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa Islam adalah agama yang diredainya dan segala yang termaktub sebagai ajaran Islam adalah benar dan tiada keraguannya. Yang pertama, objektif penghasilan video ini adalah untuk memberi kesedaran terhadap golongan-golongan remaja tentang kepentingan memahami ajaran Islam dengan baik dan sempurna. Hal ini kerana untuk mengelakkan melahirkan masyarakat yang tidak mengambil berat tentang ajaran agama Islam. Oleh itu, penghasilan video ini dapat mengatasi remaja yang mengabaikan ajaran agama Islam. Seterusnya, contoh ayat Al-Quran yang pertama ialah Surah Al-Imran ayat 85. Apa yang terkandung dalam ayat tersebut ialah, sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan dia pada hari akhirat kelak daripada orang yang rugi. Ayat Al-Quran itu menjelaskan kedudukan Islam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tiada sebarang penjelasan bagi menafikan kedudukan Islam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu agama samawi yang benar. Ayat Al-Quran yang seterusnya ialah dalam surah Al-Luqman ayat 17 pula bermaksud,
bagaimana Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya, "Wahai anak kesayanganku, dirikanlah solat dan suruhlah berbuat kebaikan serta laranglah daripada melakukan perbuatan mungkar dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu." Ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahawa seorang bapa yang memperingatkan anaknya bahawa Islam adalah agama yang diredainya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih ke atas rakan sekumpulan saya di atas perbentangan yang telah diberikan sebentar tadi. Saya Nur Syamimi binti Hairul Azwan, nombor matrik 10 DPM 21F1002 dari kelas DPM 2A akan menerangkan tentang 3 punca remaja sekarang semakin kurang memahami ajaran Islam dengan baik dan sempurna. Punca yang pertama ialah remaja lebih gemar dengan hiburan, iaitu televisyen dan gadget. Pada zaman yang serba canggih dan moden ini, remaja lebih gemar dengan bermain gadget dan menonton televisyen. Hal ini membuatkan diri mereka berasa lebih seronok melakukan hal-hal sebegitu berbanding mempelajari ilmu yang berkaitan dengan agama Islam. Mereka mempelajari ajaran Islam sekadar mempelajari tetapi tidak mengamalkannya dengan baik dan sempurna. Sebagai contoh, semasa mereka di sekolah, mereka mempelajari pelbagai ilmu termasuk ajaran Islam, tetapi tidak memberi perhatian yang sepenuhnya semasa mempelajarinya dan tidak dapat memahami dengan lebih mendalam. Apabila mereka pulang ke rumah, mereka akan mencari gadget terlebih dahulu untuk memuaskan keseronokan mereka. Bagi mereka, mempelajari ajaran Islam amat membosankan. Punca yang kedua ialah ibu bapa tidak menitik beratkan tentang pelajaran Islam. Bak kata pepatah, kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi, yang bermaksud baik buruk ibu bapa sedikit sebanyak turun kepada anaknya. Hal itu berkait rapat kerana jika bukan ibu bapa yang sepatutnya mendidik anak-anak, maka siapa lagi akan menjalankan tanggungjawab itu? Apabila anak-anak telah mempelajari ajaran Islam di sekolah, maka mereka harus mempraktikkan di rumah dengan bantuan didikan ibu bapa supaya mereka dapat memahami ajaran Islam dengan baik dan sempurna. Tetapi malangnya, ibu bapa tidak menitik beratkan tentang perkara tersebut, malah lebih sibuk dengan pekerjaan mereka. Punca yang terakhir ialah daripada pengaruh rakan sebaya. Selain ibu bapa, rakan juga merupakan kumpulan yang paling dekat dan paling penting dalam kehidupan seseorang remaja. Rakan sebaya memainkan peranan yang penting dalam kehidupan setiap individu, terutamanya remaja. Oleh itu, remaja haruslah bijak dalam memilih kawan. Jika memilih kawan yang berpengaruh negatif, maka akan menyebabkan remaja itu terjerumus ke kancah malas untuk mempelajari ajaran Islam, seterusnya beranakkan masa hadapan remaja tersebut. Terima kasih kepada Syamimi. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan yang akan berlaku kepada remaja yang kurang memahami ajaran Islam dengan baik dan sempurna ini. Antara kesannya ialah akhlak para remaja akan runtuh. Hal ini kerana mereka mengamalkan sikap pergaulan bebas tanpa batas, iaitu antara lelaki dan perempuan, serta mereka juga tidak mempedulikan batas-batas yang telah ditegakkan dalam ajaran Islam. Malah dalam Islam juga telah menetapkan supaya kita menjaga kebajikan diri dan masyarakat daripada sebarang kebinasaan, sama ada ia berbentuk fizikal maupun spiritual. Selain itu, kita juga wajiblah memelihara agama dengan menjaga diri daripada melakukan perkara yang boleh merosakkan iman. Kita juga perlu menghindari diri daripada perkara yang boleh merosakkan tubuh badan seperti pengambilan dadah dan minum arak. Oleh itu, akhlak baik yang diajar oleh agama Islam perlulah diterapkan dalam diri anak-anak daripada mereka kecil lagi, supaya bila mereka besar, mereka tahu untuk membezakan yang mana baik dan buruk, yang mana halal dan haram.
Kesan seterusnya ialah remaja akan menjadi mudah terpengaruh dengan budaya barat. Budaya negatif barat ni dia telah menjadi ikutan bagi masyarakat di Malaysia, terutamanya ialah golongan muda seperti kita. Antara contoh budaya barat ialah punk, black metal dan fashion barat. Punk ni dia merupakan muzik atau kelakuan yang boleh dikaitkan dengan kegelapan dan mempunyai unsur-unsur pemberontakan. Manakala black metal pula dia merupakan kumpulan muzik yang mengadakan persembahan separuh gila dan mempunyai unsur-unsur yang lucah. Manakala fashion barat pula ialah pemakaian yang tidak menutup aurat, seperti memakai baju yang jarang, lepas tu skirt yang pendek, lepas tu seluar jeans yang ketat sehingga boleh menampakkan bentuk tubuh badan kita. Malah budaya ini juga merupakan budaya yang dilarang oleh agama Islam, sebab budaya ini dia sangatlah bercanggah dengan ajaran Islam dan ia juga boleh menyebabkan datangnya dosa besar kepada kita. Okey, kesan yang terakhir sekali ialah remaja akan menimbulkan masalah perpaduan antara kaum kerana mereka kurangnya penghayatan terhadap agama. Hal demikian kerana setiap agama mengajar penganutnya untuk menghormati agama lain dan berbuat baik sesama manusia. Contohnya kat sini ialah Al-Quran mengajar manusia supaya berlemah lembut dalam pertuturan ketika memberikan nasihat serta berlaku adil walaupun berbeza bangsa dan agama. Malah ia juga akan mewujudkan pertelingkahan dan salah faham, seperti berlakunya salah faham antara kaum pada musim perayaan. Hal ini kerana mereka kurangnya perfahaman tentang adat kaum dan agama lain. Oleh itu, penghayatan dalam agama adalah sangat penting dalam menjamin perpaduan kaum. Terima kasih kepada Diana kerana menerangkan 3 kesan permasalahan remaja yang kurang memahami ajaran Islam. Maka saya Batrisya binti Khairul Nizam, nombor matrik saya 10 DPM 21F1046 akan menerangkan 3 cara mengatasi bagi permasalahan remaja yang kurang memahami tentang ajaran Islam. Hadapan negara kini semakin meningkat, gejala sosial semakin berleluasa, keselamatan benda awam terjejas, kesejahteraan umat juga tidak terkawal dan ianya akan menjadikan negara kita sebagai tidak aman seperti mana ada pada masa dahulu kita hidup dengan keadaan yang aman. Bagi mengatasi permasalahan ini semakin berleluasa, peranan media massa mestilah memberi kesedaran kepada remaja. Kesedaran itu dapat dipupuk melalui kempen yang dapat menarik minat remaja sekarang, melalui rancangan yang disiarkan di televisyen yang mempunyai nasihat dan kata-kata kebaikan juga dapat menghidupkan jiwa dan rohani dalam diri remaja. Rancangan itu mestilah berjaya menarik minat remaja tersebut. Kedua, peranan ibu bapa yang memberikan didikan agama akan menjadikan anak lebih menjaga akhlak, kehormatan dan nama baik keluarga. Bak kata pepatah, anak-anak umpama kain putih, ibu bapalah yang akan mencorakkannya. Oleh itu, peranan ibu bapa dalam memberikan didikan agama yang cukup kepada anak-anak akan menjadi insan yang sentiasa menghormati ibu bapa dan ahli-ahli keluarga. Akhir sekali, remaja perlu mendekatkan diri dengan didikan agama di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri dengan bergaul dengan orang yang lebih arif dalam bidang agama serta mendapatkan diri dengan ilmuwan. Itu sahajalah cara untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan itu, Nurul Natasha akan memberi sedikit kesimpulan dan pendapat tentang permasalahan ini. Kesimpulan dan pendapat. Kesimpulannya ialah kita sebagai seorang hamba Allah yang seorang Muslim yang beragama Islam hendaklah mempelajari tentang agama Islam dengan baik dan sempurna agar menjadi insan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Di samping itu juga kita sebagai kita sentiasa bersama mengambil berat tentang isu remaja kini.
bahawa semakin kurang memahami ajaran Islam. Dalam waktu yang sama, dalam usia ini juga remaja sudah menuju kematangan dan bersedia untuk membentuk diri menjadi baik dan bertanggungjawab. Sebab itu ada setengah ulama menyamakan fasa remaja sebagai fasa murahaqah, di mana seseorang menjadi balik dan supaya menerima tanggungjawab seperti menjauhi yang haram dan melakukan yang halal. Justeru, Islam menegaskan pendidikan akidah, adab, fiqh dan muamalat perlu ditekankan semenjak zaman kanak-kanak lagi. Perintah ini sebagai persediaan kepada anak yang meningkat remaja supaya dia mampu menerima tanggungjawab dan menjadi matang dan bijaksana. Oleh itu, pendapat yang dibincangkan ibu bapa juga menjadi peranan utama kepada anak remaja kini yang harus memahami ajaran Islam dengan baik dan sempurna. Begitu juga peranan mufti negeri untuk meningkatkan lagi tentang ajaran Islam kepada remaja supaya memahami ajaran Islam ini dengan baik dan sempurna. Sekian daripada saya. Terima kasih.